وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Jadi malam ni kita nak bincang perkara lain. Jadi insya-Allah kita biasa kita jadikan sebagai teks itu, insya-Allah minggu seterusnya, kerana ada beberapa perkara. Jadi ada beberapa perkara lah saya tak sempat nak rujuk berkait dengan hak kita nak bincang pada malam ni. Maka saya tangguh dulu, insya-Allah minggu depan lah kita sambung perbincangannya kita. Cuma pada malam ini juga berkaitan dengan sahabat. Cuma kita nak tengok kedudukan sahabat ini. Ini sengaja saya ambil ni supaya hadirat dapat lebih banyak maklumat berkaitan dengan pandangan golongan Syiah Imam 12 ini terhadap Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam. Dan saya akan cuba tunjuk dalam kitab-kitab lain. Kerana kitab depan saya ni ulama kita kumpul secara khusus berdasarkan berpuluh-puluh kitab Syiah, bagaimana pandangan mereka terhadap sahabat Nabi. Jadi kalau sebelum ni saya telah sebut tentang bagaimana pandangan Syiah terhadap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, saya sebut banyak dah. Sekali secara khusus kita nak tengok sahabat-sahabat lain, apa pandangan golongan Syiah Imam 12 terhadap sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sebab kalau sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Aisyah, itu biasa saya sebut. Malam ni kita nak tengok berdasarkan kepada kitab-kitab utama mereka, pandangan mereka ataupun sikap mereka terhadap Talhah bin Ubaidillah dan Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma. Terlebih dahulu kita nak bincang juga sepintas lalu sebelum kita bincang pandangan Syiah terhadap dua orang sahabat ni. Kita nak tengok sahabat ni dalam konteks pandangan Nabi dan pandangan sahabat-sahabat lain terhadap Talhah dan Zubair ibn al-Awwam. Para ulama menyebutkan bahawa Talhah dan Zubair ibn al-Awwam ini merupakan disenaraikan sebagai ar-ra'iul awwal minas sahabah. Mereka ini merupakan generasi awal atau perintis di kalangan sahabat. Dua orang sahabat ni kalau dalam sejarah, kalau kita kaji sejarah, bukan sahabat-sahabat kecil. Ini sahabat yang menjadi perancang, yang ahli strategi untuk Nabi berjaya membentuk kerajaan Madinah. Ni bukan sembarangan orang ni, Talhah dengan Az-Zubair ibn al-Awwam. Dia inilah sebenarnya yang antara yang membuat perancangan, yang sentiasa menjadi penasihat kepada Nabi SAW. Dia perintis, memberi idea-idea kepada Nabi SAW. Dan dia ni dan dua orang sahabat ni, Talhah dan Zubair ibn Awam ini, minal asyaratil mubashirin bil jannah, antara sahabat yang disebut serentak dalam satu hadis. 10 orang sahabat Nabi yang disebut dalam satu hadis yang masuk syurga. Ni dua orang ni, Talhah dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Jadi Zubair ibn al-Awwam ni menantu Sayyidina Abu Bakar. Zubair ibn al-Awwam, bahkan dalam riwayat lain, ni siapa dia riwayat hadis ni? Sayyidina Ali sendiri, melalui riwayat Sayyidina Ali.
radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali, sami'at udhuni min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul Talhat wa Zubair jaraya fil jannah. Kata Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali seorang yang sangat hebat, ni ahli syurga, sepupu Rasulullah. Sayyidina Ali, sahabat Nabi, sahabat besar Nabi ni. Sayyidina Ali kata, ni telinga aku dengar sendiri daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersabda, Talhah dan Zubair ni mereka berjiran dengan aku dalam syurga. Sayyidina Ali kata, telinga aku dengar sendiri. Dalam sistem, dalam pengajian hadis, kalau sebut telinga aku dengar diri ni, ni hadis ni kuat. Dengar, mana dia faham molek kan? Dia dengar sendiri, mana kuat lah. Telinga aku dengar sendiri dari mulut Rasulullah bahawa Rasulullah bersabda, Talhah wa Zubair jaraya fil jannah. Talhah dan Zubair ni merupakan jiran saya dalam syurga. Nabi ni duduk syurga mana? Tidak Firdaus. Maknanya dua orang sahabat Nabi. Hadis ni semua ulama kata, ulama sebut sebagai jaminan bahawa Talhah dan Az-Zubair ini mereka adalah ahli syurga. Ni hadis ni, hadis lain banyak lagi. Hadis al-asharah mubasyarah bil jannah. Kedua-duanya dicatatkan dalam kitab-kitab berdasar kepada pernyataan daripada sahabat-sahabat bahawa mereka berdua antara yang awal masuk Islam. Mereka berdua terlalu banyak, bahkan menghabiskan umur mereka menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dengan lidah dan dengan anggota-anggota lain. Kedua-duanya turut serta berperang bersama Rasulullah dalam semua peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua peperangan, 23 peperangan Rasulullah hadir itu, ni kedua-dua diturut serta, tak ketinggalan, tidak takhalluf dalam peperangan. Wa ubliya fiha al-bala'ul hasan. Kedua-duanya telah meninggalkan jasa yang cukup besar dalam agama Islam. Dan kedua-duanya Nabi sebut secara berasingan tentang kelebihan-kelebihan mereka dalam hadis-hadis. Nabi sebut suku-suku dalam hadis yang berbeza-beza tentang kelebihan mereka berdua. Misalnya ada, berdasarkan kepada riwayat, ini dalam kitab Imam Ahmad, Fadailus Sahabah, dan Isti'ab Ibn Abdul Bar dan Mustadrak Hakim, disebut Nabi pernah sebut tentang dia ni ahli syurga, dia ni jiran aku dalam syurga. Dan Az-Zubair Ibn Awam ni, dia ni orang mula-mula sekali menghunuskan pedang untuk berperang fi sabilillah dalam peperangan Badar. Dia mula-mula sekali cabut pedang, pergi nak pergi dalam peperangan, disebut begitu. Dia ni. Manakala Talhah pula, Talhah ni dalam peperangan Uhud, yang ni peperangan kedua. Dalam peperangan Uhud, Talhah ini, dia kena tangan dia sebelah tangan dia terkena panah beracun, menyebabkan jadi syalat maknanya jadi lumpuh, lasa lah. Bila kena sikit lah, sebab anak panah tu dia rendai dalam racun. Bila kena tu jadi tak boleh nak angkat, syalat. Nabi waqa ni, Nabi baca Nabi bagi, Nabi baca ayat Quran lah, dan Nabi mana hembus di tangan dia. Itu mukjizat. Maka sembuh tangan dia. Ni, sembuh tangan dia. Jadi sembuh tangan dia. Jadi hak ni adalah kitab Bukhari ada ni. Manaqib. Ni hadis ni dalam kitab Bukhari ada. Fadailus Sahabah babu dzikri Talhah. Itu dalam riwayat Bukhari, dalam kitab Bukhari ada sebut. Okay. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah dalam peperangan letih sangat. Jadi orang Kelantan panggil ni hak pasal duduk jadi terjatuh gitu. Penjah punggul lah kita kata. Bukan penjah punggul, jadi tak boleh duduk, cacat jadi terduduk. Letih sangat. Sampai begitu Nabi ni jual untuk sahabat Islam pada kita ni bukan mudah. Jadi bila Rasulullah tu jadi terduduk, tak boleh nak bangun. Duduk ni duduk atas lutut. Barakah ni maknanya bukan duduk punggung rapat bumi, duduk macam kita duduk tahiyat awal. Jadi lutut duduk rapat di tanah kerana letih sangat. Jadi dia suruh Nabi naik atas belakang dia. Jadi naik atas belakang dia gendong Nabi. Nabi tak atas belakang, supaya kita main dengan anak dia tak atas belakang tu. Sehingga sampai kepada satu besar, sampai kepada batu besar, lalu dia suruh Nabi duduk situ. Lepas tu Nabi nak naik atas batu besar dalam satu peperangan, dia suruh Nabi, dia jadikan belakang dia sebagai anak tangga untuk Nabi naik atas batu. Ini disebut. Bukan semua kelebihan ni dapat ni. Bukan semua, ini satu kelebihan. Sebab Nabi ni, dia bila benda ni dia jadi hadis. Bila jadi hadis sampai hari kiamat orang baca. Ini satu kebanggaan. Sehingga Nabi berkata, bila Talhah tu buat begitu pada Nabi, sanggup mendedahkan tubuh dia, membiarkan tubuh dia Nabi pijak, Nabi naik, maka Nabi kata aujaba Talhah, confirm masuk syurga Talhah. Terang dah masuk syurga Talhah. Aujaba Talhah, perbuatan Talhah hari ini memang pasti dia masuk syurga. Terang sebut. Ini riwayat dalam Jami' Tirmizi tentang manaqib dan sebagainya, Al-Mustadrak Hakim, Musnad Imam Ahmad, Tabaqat Ibn Sa'ad, banyak kita boleh dapati riwayat. Ini dalam versi hadis, maknanya Talhah tu begitulah kedudukan dia. Jadi ulama menyebutkan bahawa Talhah ini dia sanggup menjadikan tubuh dia sebagai perisai untuk mengelakkan Rasulullah daripada terkena panahan anak-anak panah, lembing, pedang dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah menyebutkan bahawa ni dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, peperangan yang sengit lah. Jadi Talhah ni dia duduk belik sikit, kadang-kadang duduk belakang, kadang-kadang duduk depan, kadang-kadang duduk tepi. Apa? Dia nampak anak panah mari, dia pergi hala tubuh dia. Sehingga tubuh dia tu penuh hasil daripada luka. Seluruh tubuh jadi luka. Tapi tak mati. Mungkin dia pakai baju besi, maknanya dia kena lah ujung-ujung tu. Ujung-ujung tu kena. Hak ni tangan dia muka tak ada baju besi. Dia baju besi sekat ni. Dia hak tangan tu sampai jadi lumpuh tangan dia. Jadi perkara ini diperhatikan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Sayyidina Abu Bakar bila tengok peranan jasa Talhah terhadap Nabi dalam peperangan Uhud, dia kata zalika kulluhu yauma Talhah. Hari ni semua, hari ni adalah hari Talhah. Sungguh hebat Talhah. Jadi dalam peperangan Uhud, kata Abu Bakar, Talhah lah yang paling hebat. Kenapa? Kerana mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara ringkas bagaimana kedudukan Talhah Zubair bin Awan mengikut versi hadis, mengikut pandangan Nabi dan sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita tengok pula pandangan Syiah terhadap Talhah dan Zubair. Dari sudut Syiah pula bagaimana? Za'ama Syi'atu anna Talhah wa Zubair radhiyallahu anhuma kana imamain min a'immatil kufri. Syiah mendakwa bahawa Talhah dan Zubair radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meredai mereka berdua. Kata Syiah dakwa kedua-duanya adalah merupakan dua imam daripada imam-imam orang kafir. Dia ni adalah antara dua orang pemimpin orang kafir. Bahkan dalam riwayat lain Syiah mendakwa bahawa Talhah dan Zubair ini, selain daripada mereka menjadi pemimpin orang kafir, mereka ni hidup dengan cara hidup orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Jadi untuk menyokong pendapat pandangan mereka ini, mereka telah mencipta, dia buat hadis-hadis palsu dan dia nisbahkan kononnya Sayyidina Ali yang kata. Misalnya ni hadis, dia reka hadis, lepas tu dia kata Sayyidina Ali kata. Ni teks dia, ala inna a'immatal kufri fil Islam khamsah, Talhatu wa Zubairu wa Muawiyatu wa Amr bin al-As wa Abu Musa al-Ash'ari. Tokoh-tokoh besar lah ni. Dia tak ngomong kecil-kecil ni. Duduk belakang-belakang. Cuba tengok ada hadis dia bila tak ada.
Walaupun kafir juga, tapi dia tak sebut khusus. Tapi hak ni dak, dia reka hadis cukup banyak. Antara, ketahuilah kononnya Sayyidina Ali kata, sesungguhnya imam orang, pemimpin orang kafir dalam Islam, hak duduk menyusup dalam Islam, hak duduk menyamar dalam Islam ni, ada 5 orang. Tengok kecil auta semua, dalam kitab lain, lagu lain pula dia sebut. Tak apalah kita pakar dia. 5 orang dia kata pemimpin kafir hak duduk dalam Islam, duduk belit sekitar Nabi. 5 orang: Talhah, Zubair, Muawiyah, Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Semua ni tokoh-tokoh yang mempunyai jasa-jasa besar dalam agama belaka. Dia tak serah kecil-kecil ni. Sebab itulah hadirat, cuba cari. Katanya, saya wallahu alam ni, saya tak pasti Jafar Rawah ada ke tak jual. Katanya ada, sudah disebut buku dalam bahasa Melayu, disebut manaqib sahabat. Dia cerita ni dalam proses nak lawan Syiah ni ada orang terjemah. Rasa ni Indonesia tu sudah kelebihan sahabat, biar kita tahu. Khusus sebuah buku. Pagi tadi ada orang sebut lah, dia kata ada. Cuba tengoklah kedai Jafar Rawah. Cuma dia ni beli lain, tidak beli kedai Jafar Rawah. Kalau di Kuala Lumpur ada lah. Jadi dia kata 5 orang: Talhah, Zubair, Muawiyah, Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari pun kena juga. Kalau Amr bin As tu nasabah untuk Ali Muawiyah, untuk Ali Sayyidina Ali pun kena juga. Bahkan golongan Syiah ini, dia tidak memadai dengan mereka hadis-hadis palsu dan dinisbahkan kepada imam-imam mereka. Bahkan kita akan dapati dengan jelas melalui lidah ulama mereka yang menyebutkan tentang keburukan 2 orang sahabat besar Nabi ini. Misalnya Syekh Mufiq ada menyebutkan dalam kitabnya. Syekh Mufiq ni min kibari ulama'ihim, antara tokoh-tokoh besar ulama mereka. Syekh Mufiq menyebutkan, innal qawma Talhah wa Zubaira wa ashkalahuma madaw musirrina ala a'malihim ghaira nadimina 'alayha wala ta'ibina minha. Sesungguhnya puak ini, yaitu Talhah dan Zubair, dan orang yang sewaktu dengannya dan orang yang seumpama mereka berdua, mereka kekal, mereka terus menerus kekal di atas kerja-kerja jahat mereka. Mereka tidak pernah menyesal melakukan kerja-kerja jahat, dan mereka tidak pernah bertaubat melakukan kerja-kerja jahat, kerja-kerja kufur maksudnya. Maling mati dalam keadaan tidak pernah bertaubat. Muhammad Ali Al-Hasani, ni antara ulama Syiah hak lani, hak muasir. Dia kata mana? Dia kata, inna Zubair ba'a dinahu bidunyah wastabaha kulla syai'in fi sabili atma'ihi wa syahawatihi wa lam yakun li kalimati Rasulillah indahu min qimah. Dia kata Zubair ini telah jual agama dengan mengambil dunia. Rela jual agama nak dunia. Dan dia mengharuhkan sesuatu. Jadi haruh semua, asalkan sesuatu itu boleh memenuhi keinginan nafsu dia. Dan dia ini, bagi dia tidak ada qimah, tidak ada sedikit pun nilai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuduhan dia ni. Tuduhan dia kepada orang. Perkara ni dia, saya dapat maklumat ni, kita tengok dalam internet. Benda-benda ni diterapkan sejak daripada sekolah rendah lagi. Pokoknya dia bui dah benda-benda gini. Sahabat ni jahat, sahabat ni jahat. Bahkan kalau di Malaysia kita ni, dia sambut 10 Muharram tu, malam 10 Muharram tu, meratapi kematian Sayyidina Husain di Karbala itu, dia budak-budak kecil dia buat majlis khusus pra sekolah ni. Tepuk katak dada. Katak kepala, katak dada, ya Husain, ya Husain, ya Ali, ya Ali Jan. Ali Jan dia sebut. Ya Fatimah. Masa tu dia sebutlah keburukan sahabat. Dia sebut ni tiap-tiap tahun diulang sebut benda-benda ni. Berapa ni? Ini proses menimbulkan rasa benci terhadap generasi awal Islam. Dia benda ni diterap semenjak awal. Benda ni hadirat, dia jadi kebetulannya umat Islam kita ni, dia tidak terapkan cinta pada sahabat ketika kanak-kanak mereka rendah ni. Tapi Syiah buat benci pada sahabat mereka rendah. Ahli sunnah tidak buat sayang kepada sahabat, bahkan tak dedah pun tentang sahabat ni, bahkan tidak jadi pun berkenaan dengan sahabat ni satu sukat terkhusus. Bagaimana nak menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah. Benda tu tidak di-highlight, difokuskan. Sedangkan Syiah, dia fokus benda tu daripada kecil lagi. Sebab tu anak-anak dia kecil lagi, Abu Bakar jahat, Abu Bakar kafir. Di Malaysia kita ni tak sekira luar.
Tu jadi masalah tu. Puak dia tu memang dia buat, memang orang ajar dia gitu. Misalnya dia rekod hadis lain, kononnya Sayyidina Ali kata, apa Sayyidina Ali kata? Ana ashhadu anni sami'tu min Rasulillah annaka min ahlin nar. Sayyidina Ali, kononnya Sayyidina Ali berkata, dia kata saya dengar, saya bersaksi. Tengok tadi hadis kata Sayyidina Ali juga, saya dengar sendiri dengan telinga saya Rasulullah sebut bahawa Zubair ibn Awam ni adalah jiran saya dalam syurga. Dia mari Sayyidina Ali juga. Sayyidina Ali kata aku dengar sendiri. Dia rekod hadis. Aku dengar sendiri, aku bersaksi. Maknanya dia tengok dengan mata kepala dia. Dia ada ketika Nabi sebut. Aku bersaksi bahawa aku dengar sendiri dari Rasulullah. Rasulullah kata atas muka Zubair, annaka min ahlin nar, mu ni ahli neraka. Dia mari. Kita temu Kelantan dah, kita apa lagi. Banyak benar lagi. Kalau nak sebut kat banyak, ni banyak benar ke banyak ni. Berjeluruk dalam kitab dia kalau kita baca kitab dia. Ni memang cukup banyak. Sebab tu ulama kata, puak-puak dia ni, dia tulis riwayat-riwayat yang memburukkan sahabat ni, dia anggap tu boleh pahala. Antara benda yang menaikkan darjat dalam agama, tulis riwayat-riwayat memburukkan para sahabat. Sebab kalau salah tak mungkin banyak bertemu. Siapa boleh tulis seperti kita ni pun penulis kata, penulis ni 167 muka surat kita ni. Dia kata kalau saya nak tulis kata main-main panjang ni, saya perintah dah ni 167 muka surat dan tidak ada huraian. Wak mari dari kitab dia rujuk ke sekian. Jadi kitab ni hadirat, salah satu sebab saya boleh kumpul kitab Syiah ni antara kitab ni bab sahabat. Sebab ulama kita kata ni Syiah kata tentang sahabat, ni rujuk dia. Kita cari rujukan, tanya orang tengok dalam internet, boleh download tu kita boleh banyak kitab Syiah ni. Melalui buku-buku gini, ulama kita tu di Saudi, di mana, di Tanah Arak lah, di Jordan. Sekarang ni memang tumpu buat kajian khusus tentang kitab-kitab Syiah. Buat kajian khusus. Cuma dia sebut sini sebagai tambahan, dia kata ahli sunnah ni. Sedangkan Talha dengan Zubair ini qad mata syahidain bi syahadati Rasulillah lahumma bidzalik. Semasa Nabi hidup, sebab dia ni memang mati dalam peperangan, syahid. Mati dalam peperangan. Sebelum dia mati Nabi sebut dah. Ni riwayat dalam kitab Muslim ada sebut dengan sanadnya diambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah, dia kata, muka Abu Hurairah. Nya jumpalah hadis ni, dia kata muka Abu Hurairah. Tak ada lah dia di kalangan sahabat ni mengikut Syiah, Abu Hurairah ni orang yang paling banyak mereka hadis. Jadi bila kita mari riwayat Abu Hurairah, ya Allah, dia kata. Tengok tu cara dia Jadi Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis ini dalam Muslim. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Hira وهو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. Dalam riwayat Muslim bersumberkan daripada Abu Hurairah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Hira, di Hira, nama tempat Hira, dia ada situ, Abu Bakar ada situ, Sayyidina Umar ada situ, Uthman ada situ, Ali ada situ, Talha ada situ, Zubair pun ada. Beberapa orang, Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan Az-Zubair. Ni orang. Fataharrakatis sakhrah, lalu bergerak, bergoncang batu di atas bukit itu bergerak macam gempa bumi lah. Lalu Nabi berkata kepada batu, diamlah batu. Tidak tahukah engkau bahawa di atas engkau sekarang ini ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq, dan ada orang yang mati syahid. Cuba tengok, Nabi lah, Sayyidina Abu Bakar, Siddiq. Sayyidina Abu Bakar tidak mati kena bunuh, Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu syahid. Siapa dia syahid? Sayyidina Umar mati syahid, Sayyidina Uthman mati syahid, Sayyidina Ali mati syahid, Talha mati syahid,
Zubair mati syahid. Jelas dalam hadis. Diamlah batu, kerana atas mula ni ada Nabi, ada Siddiq dan ada orang yang mati syahid. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq, lepas tu hak baki lagi Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, semua yang mati syahid. Jelas hadis ni, hadis hadirat, jelas hadis. Jadi disebut terang. Jadi sediakah benda ni berlaku sebelum lagi berlaku ni hadis ni hadis Mekah ni. Nabi sebut ni masa duduk di Hira, Mekah. Mana Nabi sebut dah? Mana Nabi tahu sahabat dia ni akan mati syahid. Padahal benda tu peperangan tak ada Mekah. Peperangan berlaku di Madinah. Di akhir tahun pertama start peperangan Badar itu. Lepas tu tahun 2 peperangan Uhud dan seterusnya sampai pada Tabuk itu. Jelas ni. Melalui riwayat-riwayat yang sahih, hadis-hadis Nabi, kita dapati sangat tinggi kedudukan Talha dan Az-Zubair ini. Mereka syahid dan mereka disebut oleh Nabi sebagai ahli syurga. Bahkan mereka mendapat darjat yang sangat tinggi, yang terpuji dalam syurga. Misalnya dalam ayat Quran yang ada disebut ayat Quran surah An-Nisa ayat 69. Boleh rujuklah hadirat. Kalau baca ayat Quran ni, kalau kita tahu cerita ni, kita baca, kita berasa. Misalnya ayat Quran bunyi gini: "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yang mana mereka itu terdiri dari kalangan para nabi, para siddiqin. Siddiq sesuai dengan hadis tadi. Siddiq salah seorangnya Abu Bakar. Wasyuhada, orang mati syahid. Dalam hadis tadi sebut sahabat mati syahid. Sayyidina Umar, Uthman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang salih yang mengikut jejak langkah mereka. Dan mereka ini sangat baik dalam pergaulan, lemah lembut, sangat baik mereka ni. Dari segi semangat setia kahwin ada. Maknanya saling. Sebab tu kalau kita tengok betul-betul wahasuna ulaika rafiqa. Bila berlaku pertempuran antara Muawiyah dan Sayyidina Ali tetap rasa kasih pada Muawiyah. Sebab dia tahu Muawiyah ni siapa. Walaupun perang lah. Saya rasa kalau buat dia dengan Sayyidina Ali, dia tak perang. Dia jadi perang kira amal lah. Sama pun gitu. Sebab kita tak tengok pemimpin politik tetap, kecuali anak buah dia tetap sama pun. Dia bagi aman, tak boleh nak kawal dia akhirat. Sebab tu dalam hadis disebut, dalam riwayat disebut. Dalam riwayat kita pun ada, dalam Nahjul Balaghah, kitab suci Syiah pun ada. Sayyidina Ali kata sesiapa yang mati di kalangan Muawiyah, dia mati syahid. Perang ada peperangan Siffin itu. Sesiapa yang mati di kalangan tentera aku juga mati syahid. Sayyidina Ali sebut gitu tu kerana ada tentera dia kata uduh kepada tentera-tentera yang berpihak pada Sayyidina Muawiyah. Dia kata uduh pada tentera hak mati tu, hak berpihak pada Sayyidina Muawiyah. Bila Sayyidina Ali dengar tu, Sayyidina Ali sebut tu, dak, dia kata, Sayyidina Ali kata tentera dia pun syahid, tentera kita pun syahid. Mana perang syahid laku dua-dua pihak ni mana? Itulah ulama kata, sebab tu kita sangat yakin Sayyidina Ali ni dia tahu hakikat bahawa sebenarnya bukan dua pihak, perang tiga pihak sebenarnya. Hak perang dalam Siffin tu tiga pihak. Pihak Muawiyah, pihak Sayyidina Ali, selagi pihak ni hak kelabu asap ni. Ni puak-puak batu api ni, hak orang panggil puak Syiah Ibn Sabah. Dia puak ni hak menjadi hak je panah jadi perang. Sebab kalau kita tengok dalam riwayat sebenarnya sudah nak berlaku perdamaian tu. Cuma ada berlaku pembunuhan pada waktu malam sebelum berlaku peperangan. Siapa dia yang memulakan pembunuhan? Bila bunuh di kalangan tentera, tu yang jadi punca peperangan. Memang nak baik dah kira-kira. Ada dalam riwayat sebut begitu. Jadi tu yang punca berlaku. Enggak nak sekat. Hak ni berapa belah ribu tentera. Puluh-puluh, lebih 20,000 tentera. Kedua-dua belah pihak. Cuba fikir awak macam mana. Sebab tu hadirat lebih baik kita tak serut kata apa. Sebab tu ulama kata, Hafiz Ibn Hajar kata, Mung tak ada ke zaman perang. Mung nak dasar pada kitab, mung nak hukum Muawiyah. Nak siapa? Sayyidina Ali tak berani nak hukum Muawiyah. Tiba-tiba kita jadi berani nak kecek Muawiyah ni borah. Muawiyah penderhaka. Kalau Sayyidina Ali bunuh dia pun tidak salah Sayyidina Ali. Siapa kita nak kecek aku tu?
Siapa kita? Semata-mata berdasar pada riwayat, semata berdasar pada kita baca buku. Sedangkan hak duduk sama sahabat tak berani nak kata. Sayyidina Ali sendiri tak berani nak kata Muawiyah tu, tentera Muawiyah tu mati dekat dia, mati sebagai buah penderhaka pada kerajaan Islam. Dalam riwayat sebut Muawiyah, dia kata dia pernah hantar surat pada Sayyidina Ali. Dia kata aku bukan tidak iktiraf kepakaran kamu, kehebatan kamu. Semua kami tahu kamu ni hebat. Cuma kami tidak mau bai'ah ni sebab apa? Kenapa kamu biarkan pembunuh Sayyidina Uthman itu berkeliaran dalam kerajaan kamu, duduk berlindung di belakang kamu? Tangkap, engkau kena kan? Engkau sebab apa kena dia? Sebab hak bunuh Sayyidina Uthman sebenarnya mari jauh, mari Kufah ni, mari daripada Mesir. Bukan hadut di Madinah tu tak aman. Memang jelas nampak tu boleh tindak. Kenapa tidak bertindak? Hak tu ulama tak boleh nak beri jawapan. Cuma ulama kata Sayyidina Ali berijtihad. Bukan dia tak boleh bertindak. Dia kata taat dulu kepada dia, terima dulu dia, biar kerajaan dia kuat baru dia nak bertindak. Itu dia punya ni orang panggil ijtihad politik lah. Ijtihad politik. Hak lu kata tak boleh, kena bertindak dulu. Masa tu Muawiyah ni kuat Muawiyah ni. Dia ada tentera dia. Tu cerita dia. Jadi pokok mana puan yang hadirat, kita kena pergi ayat Quran. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Hak dia buat boleh dia, kita buat boleh kita. Mu jangan dosa tentang mereka. Tapi kamu buat apa? Kita kena tanya, aku buat apa untuk agama ni? Muawiyah ni perang. Muawiyah ni dalam beberapa siri peperangan. Sebab Muawiyah disebut masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah sekitar 3-4 tahun gitu. Tapi jadi jadi perang sampai Nabi mati. Lepas tu perang lagi. Kamu jangan soal orang lagi tu. Kamu kena soal ni, kamu apa yang kamu buat untuk Islam ni? Hak tu Hafiz Ibn Hajar kata, kita ni kena tanya kita. Jangan duk tanya sahabat tu membuat ke dia sahabat. Tak usah tanya lah tu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasab. Hak dia buat boleh dia, hak kita buat boleh kita. Sepatutnya gitu. Cuma kaji itu dalam konteks ilmu lain. Ni berani buat hukum. Sehingga ada tokoh-tokoh siapa Muawiyah ni tak layak dipanggil sahabat. Muawiyah ni sebenarnya dia tidak menafikan Muawiyah sebagai penulis wahyu. Ni banyak lagi tak pokok kita, pokok tarikat. Lepas tu orang sini ambil dia, ambil dia punya tarikat dia. Padahal dia lah kitab dia ni parut nak kena beringat saja. Sebab tu ulama kita seolah dia letak sebagai garis panduan pada kita. Orang yang caci sahabat, Imam Ahmad kata seseorang bila dia merendah-rendahkan sahabat, fattahim Islamah, mu kena ragu dia ni Islam ke tidak. Kata siapa begitu Imam Ahmad kata. Bahkan Imam Ahmad dia mengeluarkan fatwa, sesiapa yang kutuk sahabat, tak kafir ni, kafir tu kan, kafir tu tak ada masalah, dia memang kafir lah tu. Sesiapa yang kutuk sahabat wajib di penjara, dikenakan ta'zir pada dia. Dan kalau nak lepas dia mesti dipantau dia. Bahkan kalau dia buat kesalahan tu berulang dalam konteks mencaci ke sahabat, dia wajib dipenjara sampai mati, kata Imam Ahmad. Imam Ahmad siapa sebut gitu? Tapi orang kita lah ni dia ketepikan pandangan ulama tu. Dia ambil dalam bab fiqh saja, dia ambil dalam bab sebut Imam Ahmad ni apa, tapi Imam Ahmad kata tu kamu letak mana? Dia tidak jadikan itu sebagai maknanya tatapan dia dalam nak menghadapi musuh Islam. Sedangkan kenyataan itu dalam konteks musuh Islam. Bahkan Imam Ahmad kata, aku tak nampak dia ni Islam. Aku tak nampak orang yang caci sahabat sebagai Islam. Aku tak nampak. Kata Imam Ahmad. Itu jelas dalam kitab disebut gitu. Hal tu ada rujukan tu. Ada rujukan tu. Syiah mendakwa bahawa Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu kana ibnu zina. Hasyahu min dzalik. Syiah mendakwa bahawa Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dia ni adalah anak zina. Lahir dia tu bukan melalui sistem perkahwinan yang sah. Dia dakwa mana riwayat dia? Dia bagi riwayat dia. Dia marilah riwayat dia panjang riwayat. Ni dia kata, ni ingat dulu pernah saya sebut salah satu bentuk perkahwinan di zaman
Di zaman jahiliah dia panggil nikah istibda'. Nikah istibda'. Ni salah-salah produk istibda' ni dia kata. Nikah istibda' ni mana perkahwinan seorang perempuan. Seorang perempuan bila dia mari haid pertama, ni zaman jahiliah berlaku. Bila mari haid pertama, suci daripada haid, ayah dia sebagai wali tu dia bagi percuma anak dia kepada mana-mana lelaki yang dia suka. Misal lelaki yang gagah dalam peperangan dia ujian. Nak bakar tu. Pok kami je pernah hari. Nak bakar tu. Dia pergi letak beberapa minggu. Bahkan dalam riwayat sebut, dalam kitab sirah, bila dia letak, dia tengok anak dia ni mengandung ke tidak. Kalau anak dia mengandung, dia buat balik. Buat balik tu dia peru anak dia tu siapa beranak. Ataupun dalam setengah riwayat kata mengandung lekat, tentu lekat 5-6 bulan. Selepas itulah dia baru dia buat perundingan dengan pihak lelaki, nak teruskan juga perkahwinan. Kalau lelaki kata tak asyik, tak apa, dia peru anak ni. Kalau lelaki nak teruskan, baru nikah. Tapi anak ni mengandung dah. Biasanya lelaki-lelaki yang gagah dalam peperangan yang hebat-hebat lah, jadi nak ambil bakar tu. Ni dia panggil nikah istibda', dia panggil nikah menghalalkan kemaluan. Istibda' ni maknanya budak ni mana nama kepada kemaluan perempuan. Budak dia panggil. Tu bahasa kasar tu. Sebab tu dalam fiqh dia tak guna tu. Kalau bahasa kita sebut kali juga kat lepiah tu. Tu bahasa kasar dia ada. Saya ngaji dulu, kita ngaji muzahir ni fiqh bahasa. Ni dia sebut tu bahasa kasar tu. Sebab kita kan, kalau kita nak sebut bahasa asal tentang kemaluan lelaki melakukan perempuan, orang balas kapung dia guna tu. Orang main masjid tak guna bahasa lagu tu. Pertama kalau perempuan sebuah asal dia kata demo dengan hadis mana awak sahih dalam lagu ni. Tak boleh. Ni tu bahasa. Saya sebut hadis tak puas gapo kalau orang Arab dengar kata wano kan cik atas masjid lagu tu. Ni dia sebut cerita dia begini, kata ni riwayat dia. Siapa dia? Tu yang kita lemah ni. Cuba tengok balik. Riwayat Syiah ni. Mereka menisbahkan riwayat kepada Hisham bin Muhammad bin As-Sa'id Al-Kalbi. Kalbi ini memang disenara hitamkan sebagai perawi yang kadzab, pendusta besar. Dia mari cerita daripada Mu'talhah lah. Nama Mu'talhah nama Su'bah bin Hadrami binti Hadrami. Innaha kanat laha rayah bi Makkah. Ni dia. Sebab itulah dia kalau nak faham ni, dia kena tahu juga sejarah orang Arab ni. Annaha kanat laha rayah bi Makkah. Mak tengok cuma dahsyat bahasa dia. Dia kata mak Allah nama Su'bah binti Hadrami, dia ada bendera di Mekah. Boleh saya kata dia tak tahu sejarah bendera ke dia. Sebab kalau bendera di jabat kerajaan tu bendera lain ni. Bendera ni bendera maksudnya perempuan letak bendera. Biasanya bendera warna putih. Nak ajak lelaki mari rumah dia untuk meniduri dia. Hak ni biasa kes-kes ni berlaku pada pelacur-pelacur di zaman jahiliah. Katalah dia start melakukan pelacuran umur 15, tapi bila umur 35 dia nak hidup pondok misalnya. Dah tidak sebut gitu dalam kitab itu, tambah perawi penterjemah. Dia nak pencen. Dalam kitab sebut dia nak pencen daripada aktiviti pelacuran. Maka dia letak bendera depan rumah dia warna putih. Orang tengok bendera tu nak pencen dah datuk ni. Tujuan letak gitu tu sebab dia nak pencen dan dia nak berkeluarga. Jadi dia panggil dia letak bendera tu mana-mana lelaki boleh mari, tapi bukan atas nama pelacuran, tapi atas nama nak mari meniduri dia untuk menjadi suami yang sah pada dia. Dia letak bendera. Orang Arab dia tahu bendera tu macam mana. Bukan bendera Kelata ni, bendera warna putih. Jadi tengok ni, dia fitnah pada Mak Talhah. Dia kata annaha kanat laha rayatun bi Makkah. Dia ada bendera Makkah. Kita pun faham bendera nanti apa ni. Dok ni hadirat ni. Dalam dia tak sebut, kita kena tahu sirah. Kalau kita tak tahu sirah jahiliyah, sejarah jahiliyah, memang kita tak akan faham. Saya pun kata bendera ni. Bila kita rujuk rupanya bendera tu. Dia buat sini. Dia kata hak ni bila sebut bendera kinayatun amman kana tusafi fil. Ini sebagai isyarat. Kinayah sebagai isyarat untuk menunjukkan nak perempuan bersedia untuk melakukan zina zamannya. Zina lah. Tapi zina maksud cari suami untuk meniduri dia. Bukan seorang ni, kadang-kadang 20 orang dalam kitab sebut.
Bila 26 orang katakanlah dia mengandung, bila dia mengandung melahirkan anak, dah tu dia tulis tu, dia foto state IC tu. Dia tulis 26 orang. Lepas tu bila dia tu melahirkan anak, macam mana nak kita okey 26 nak berpanjang mengalah bank tu 26 orang tu lelaki ni. Dia bawa anak dia pergi pada satu jawatan kuasa. Dia terdiri kalangan orang-orang tua. Dia panggil majlis khilafah dia memang. Orang-orang tua tulis. Jadi hak lelaki ni diri cacaran, hak orang panggil pok ni. Hak pergi hasil daripada dia tengok Daryl. Lepas tu ahli khilafah tengok muka budak ni nak serupa siapa ni. Tapi kita dengar lucu, tapi dia diberi authority oleh masyarakat. Jadi popok tua ni, hak jawatan kuasa dia kata, kami lihat anak ni banyak meh dia keserupaan dengan kamu, maka kami setuju untuk menisbahkan, membankkan anak ni pada kamu. Dia kena terima tu kenyataan itu. Sebab ini jawatan kuasa yang diterima, yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi hak 25 orang lagi tu kena kira mula lah pula anak-anak. Saya lain, tu budaya lain pula. Benda tu berlaku sebagai satu bentuk perkahwinan. Dia ada 4 jenis perkahwinan. Sebab tu kalau paling mudah, kalau hadiah nak tahu, baca kitab Rahikul Maktum terjemah atau bahasa Arab, peringkat awal. Sejarah perkahwinan masyarakat Arab dia sebut. Dalam kitab tu ada sebut. Tu mudah. Kalau kitab lain tu payah nak cari. Tengok situ. Hak ni pun tengok dia tuduh talak. Sini tak ayat. Kalau saya tengok dalam kitab Syiah, dia kata Talhah ni berzina dengan Aisyah ni. Paruk ni hukum Syiah ni. Ni Talhah ni berzina dengan Aisyah selepas Nabi mati, ketika Aisyah nak pergi Basrah. Dalam kitab dia. Kita pun tak faham kalau boleh tengok Syiah kata tak, memang tentu dia tak baca. Kalau dia baca kitab Syiah hadirat, dia tak akan terima. Kecuali orang tu memang rosak teruk tu fitrah. Tapi mereka tak tahu lah, mereka tak tahu. Nak orang tu agak-agak Tuhan mak ada, kita doa supaya dia tu terima ajaran Islam hak sunnah. Berzina dengan tak tahu hati nak syahid dah, mati dah. Mana boleh berzina lepas hari tu. Pelik sungguh ni lah benda ganjil hak berat pula nya. Hak berat pula nya. Antara yang terlibat meniduri sahabat ni Sufyan, Abu Sufyan. Abu Sufyan ayah Muawiyah lah. Molek belaka tu. Lepas tu dia dikahwin oleh Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Tu ayah Talha. Ayah Talha nama Ubaidillah. Jadi zaman jahiliah dia kata Ubaidillah ni, ayah Talha dia pernah balah dengan Abu Sufyan. Tu tak Talha. So Abu Sufyan kata ni anak aku ni. Ubaidillah kata ni anak aku, balah berbu. Muka menikah Ramadah tu lelaki. Dan sekali lah nikah versi sana. Akhir sekali balah berbu anak. Lepas tu adalah cerita. Tapi nak ayatnya tuduh, tu dia buat tu. Nak ayatnya Talha ni kedudukannya teruk. Tengok muk dia setahun tu. Teruk dia ni. Okey. Saya ambil lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri. Cuba tengok apa yang Syiah kata kepada Sa'ad bin Abi. Siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas ni? Kita kena tahu siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Antara sahabat kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara sahabat yang kaya. Nabi doa kekayaan, Nabi doa dia anak amal, Nabi doa dia murah rezeki ni. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni salah seorang sahabat Nabi hak termasuk 10 orang Nabi sebut dalam hadis yang masuk syurga tu. Ni, tadi Talhah, Zubair. Lepas tu ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas disenaraikan oleh ulama sebagai orang ahli majlis mesyuarat kaji hak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas, sebab Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia ahli strategi juga. Memang dia hebat dari segi perencanaan antara sahabat besar. Dia ni salah seorang daripada orang sahabat-sahabat Nabi yang menjadi ahli mesyuarat Nabi. Kalau Nabi nak bicara apa-apa, tak tinggal dia. Salah seorang ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia ni banyaklah kelebihan dia Nabi sebut ni.
Misalnya dalam peperangan Uhud, Nabi kata kepada dia, Sa'ad bin Abi Waqqas ni, mungkin dia perang, dia ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia ni perang tentera yang memanah dalam peperangan Uhud. Jadi Nabi kata, irmi fidaka abi wa ummi, panahlah Sa'ad, aku tebus engkau dengan ayah dan ibu. Mengikut ulama, hak Nabi sebut, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, Sa'ad sahaja. Kalau orang lain, aku tebus engkau dengan ibuku, ataupun aku tebus engkau dengan ayahku, itu ada. Tapi gabung sekali, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, ini untuk Sa'ad saja. Mengikut ulama, noyaknya kelebihan Sa'ad ni, kelebihan Sa'ad ini mengikut riwayat yang sahih, dan Sahih Muslim ada sebut tentang kelebihan ni. Jadi kita kena tahu lah benda-benda gini, hadirin, kena tahu, supaya kita nampak sahabat kedudukan dia, martabat dia tu. Pernah juga Nabi kata kepada Sa'ad, Nabi kata, Aqbil Sa'ad, mari sini Sa'ad, Sa'ad mari sini. Nabi pun kata ke dia, kata kepada sahabat-sahabat lain, ini pok saudaraku. Nabi bui title Sa'ad ni pok saudaraku. Kalau nak tengok pok saudara aku, tengoklah ni pok saudara Khal. Siapa gitu? Sebab tu Sa'ad ni antara ulama sebut dalam kitab, sesuatu kitab tu dia sebut Khalun Nabi, pok saudara Nabi. Kalau orang tahu, tak tahu, tak tahu. Bagi kita Nabi, Khalun Nabi sama dia, Sa'ad ni. Sa'ad Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dan dalam banyak lagi dari riwayat, cukup banyak lah hadirat disebut tentang kebaikan Sa'ad. Nabi sebut, dan Nabi doa kepada dia. Doa Nabi ni dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada Nabi doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni dalam bab sedekah. Ada disebut, ketika dia sakit, dia nak sedekah, Nabi tak uji. Nabi tak sedekah nanti segar lah. Tanya sakit gitu, tanya sakit baru nak sedekah. Tanya kita kau segar-segar, kita lalu makan sedekah banyak. Tu masa ni tanya sakit, makan aku doktor susu, celuk susu waktu, masa tu baru nak sedekah. Tidak afdal masa tu. Nak sedekah tanya dia tengah gila, harta mata itu dah kena sedekah ni, baru dia besar pahala. Jadi dia ni, yang pertama saya nak sebut tajuk saja, malah baca riwayat dia. Dalam banyak riwayat Syiah sebut dia ni murtad. Dan dia ni dalam kitab Syiah hadirat, sebab tu kita kena tahu. Dalam kitab Syiah, kalau Syiah kata ni merupakan qarun zaman ini, maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Muka Sa'ad ni kaya, ni sahabat jutawan ni, yang sapok peperangan ni, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ni kaya. Sebab itulah puak Syiah panggil qarun hadhil ummah, qarun umat ini. Dia gelar qarun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni saya malah baca riwayat, cuba baca tajuk. Dalam riwayat Syiah banyak, bukan banyak riwayat Syiah menyebutkan bahawa kononnya Sayyidina Ali ada menyebutkan bahawa Sa'ad radhiyallahu anhu ni, dia kata pada setiap helaian rambut dan helaian janggut, helaian rambut, helaian janggut ni tajuk dia. Padahal kalau kita tengok dari riwayat Syiah, hak helaian rambut ni hadis lain, hak helaian janggut ni hadis lain. Pada setiap helaian rambut Sa'ad bin Abi Waqqas ni, setiap helaian ada syaitan duduk bergantung. Setiap helaian rambut. Berapa duduk gantung tu? Dia hak duduk rambut ni bukan gantung, hak duduk janggut gantung, disebut dalam riwayat dia. Hak duduk rambut ni duduk di umbi rambut. Rambut ni kan dia umbi rapat di kulit tu. Syaitan, setiap helaian rambut syaitan duduk situ, duduk pegang rambut. Duduk apa tu? Duduk laknatullahi alaika ya Sa'ad. Laknatullah. Duduk semua sampai kiamat. Dahsyat. Syaitan. Tu dari riwayat tu. Banyak riwayat dia saya malah nak sebut ni, baca tajuk. Muka surat dia orang. Tu kan. Setelah itulah hati-hati. Kalau nak tahu tentang pandangan Syiah terhadap beberapa sahabat, lepas tu Abdul Rahman, banyaklah waktu insya-Allah kita akan sebut semula. Sekarang mana hadis ada maklumat. Ada maklumat. Jadi kita kena ingat pandangan-pandangan ulama terhadap orang yang merendah-rendahkan sahabat Nabi ni. Sebab itulah kita tengok pokok ni, dia Allah takdirkan kepada mereka ni. Allah takdirkan kepada mereka ni. Hadis tengok ni mengikut tubuh saya masa saya mengaji. Kerana dia kuat sangat caci sahabat, menyebabkan Allah jadi mata putih dia ni. Mata putih dia di tengah, mata hitam dia terpisah lah gitu. Mana dia melihat sesuatu yang baik nampak buruk, sesuatu yang buruk nampak baik.
Dia boleh kata baik tu tepuk dada siapa tu bid'ah. Dia boleh kata baik tu nikah mut'ah tu. Kalau kita kata asal daripada Yahudi itu asal, tapi orang Allah ni hak tak tahu pun bahawa ini daripada Yahudi, boleh terima tu nikah mut'ah. Boleh terima tu siapa duduk belah-belah dada, duduk guna pisau pencakut tatbir dia panggil pada 10 hari. Boleh kata kepala siapa tu bid'ah. Dia ulama Syiah ni kalau kita tengok dalam video dia ketika dia puji, dia duduk bersedih kematian Sayyidina Hussein, dia duduk bersedih dengan cita-cita bahawa dia buat siapa dia melompat-lompat sepokera. Dia punya naik, dia punya emosi dia tu hilang, sebab kena histeria. Kesal daripada ajaran. Kesal daripada ajaran. Kesal daripada ajaran ni hak paling parah mengikut ulama. Bila seseorang tu dia ditanam kebencian pada sahabat, kesal dia kepada dia. Kesal dia nak bunuh sahabat balik dah. Dia nak kutuk sahabat balik dah. Apa yang dia buat? Dia kebunuh umat Islam. Ini antara kesal dia. Siapa dia nama Sayyidina Umar, dia bunuh lagi. Apa yang berlaku di Syria sekarang? Itu tempat dia ada kuasa. Tak ada kuasa, tak apa dia buat baik dengan kita. Sebab tu Allah sekarang, Allah tunjuk tu untuk tunjuk siapa, tunjuk pada kita. Kamu nak jadi sebuah Syria tu kau. Kain dia tak ramah, tak apa dia. Memang di Syria dia tak ramah, tapi dia pegang kuasa. Tak boleh nak mengaku saya, nama saya Abu Bakar, tak boleh. Sama Umar, tak boleh. Nak mengaku gitu, memang kena bunuh. Tu semua orang tahu lah ni tu. Maklumat tu tersebar zaman internet ni. Jadi itulah hadirat beberapa perkara yang saya nak berkongsi pada malam ini berkait dengan sahabat ini. Jadi saya setakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.